ya. Ujian pertama makhraj huruf, hari tu dah settle dah. Ujian yang kedua coming soon, kita nak buat ujian sifat huruf. Lepas tu akan datang baru kalam balana'am dan kiraat bacaan ya. Jadi tuan-puan, saya doakan mudah-mudahan puan-puan diberikan kesabaran, puan-puan diberikan kekuatan oleh Allah untuk nak menduduki ujian Ustaz. Kalau tarikh itu saya tak dapat datang macam mana? Tuan-puan WhatsApp Ustaz, hubungi saya, bincanglah dengan saya bila masa sesuai untuk mengambil ujian ya. Dan tuan-puan boleh ambil ujian, boleh jawab di rumah, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya datanglah pada 31 Oktober nanti untuk jawab ujian dalam kelas. Itu memudahkan kerja saya untuk nak tanda paper. Okey, terima kasih. Ustaz, berapa markah penuh ujian kali yang kedua ni? Kalau ujian yang pertama tak silap Ustaz markah penuh 40 kan? Kali ini markah penuhnya 30 aja. 30 markah aja. Jadi tuan-puan kena dapatkan sekurang-kurangnya kalau nak lulus 15 ke atas. 15 ke atas lulus lah ya. Saya doakan mudah-mudahan puan-puan boleh jawab lah. Pasal apa? Kan Ustaz kata ujian Ustaz ni apa? Open book test. Open book test puan-puan. Tapi kalau tak larat puan-puan nak open book test, open book home terus pun tak apa, tak ada masalah. Allahu Akbar. Puan-puan faham lah ya apa yang Ustaz kabur tadi tu. Okey tuan-puan, itulah pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, tuan-puan, jangan lupa ya, Ustaz ada lancarkan program Back to School untuk membantu anak yatim dan asnaf. Sekiranya puan-puan sudi nak membantu, nak bersedekah, walaupun tak banyak, Ustaz saya ada RM10 je Ustaz. Saya ada RM20 je Ustaz, sedekahlah, bagilah keperluan kepada anak yatim dan asnaf. Untuk saya bawa mereka ni belilah peralatan sekolah. Puan-puan tahu kan, hujung tahun biasanya cuti sekolah kan? Jadi bila cuti sekolah, Ustaz nak bawa lah anak-anak ni pergi ke Maidin, pergi ke pasar raya, nak beli pakaian sekolah, pakaian yang baru. Lepas tu nak belilah beg kalau ada dana lah. Kemudian nak beli kasut, stocking dan juga alat tulis ya. Jadi saya merayu kepada tuan-puan yang mendengar ataupun yang tahu apa program yang Ustaz buat ini, puan-puan tolonglah sokong ataupun bagilah sumbangan sedikit sebanyak ya. Dan puan-puan mesti ada anak-anak yang dah besar-besar, dah bekerja kan? Maka puan-puan wawarkan kepada mereka, mak tengok kamu ni dah bekerja, dah lama dah bekerja, gaji beribu, tak kalah RM100 tak boleh nak sumbang untuk program amal Back to School membantu anak yatim dan asnaf. InsyaAllah kalau berjaya kita buat nanti, saya ambil gambar, saya tunjuk pada tuan-puan dan puan-puan. Dan puan-puan, program yang Ustaz buat ni bukan first time. Saya dah lebih daripada 10 kali dah buat program ni. Macam-macam kerana pelajar, dan antara pengalaman yang saya tak dapat lupa, bawa anak yatim dan asnaf, kami pernah bawa mereka naik ben jenazah. Allahu Akbar, naik ben jenazah. Kenapa saya naik ben jenazah? Pasal kami tak ada kenderaan. Pada waktu itulah kami tak ada van, kami tak ada lori, kami tak ada kenderaan lah. Jadi saya nak sewa lah satu van tu, tiba-tiba van tu tak sampai-sampai. Allahu Akbar, tak datang-datang yang sevan yang kami nak sewa tu. Jadi tuan-puan masa pun dah lewat, terus saya keluarkan keranda dalam ben jenazah tu, ben jenazah je yang ada kat masjid. Saya keluarkan keranda, saya ingatkan budak-budak ni takut nak masuk van. Rupa-rupanya seronok nak masuk van. Allahu Akbar, kita takut nak masuk van jenazah. Dia seronok, siap berbaring. Berbaring pula dalam tu. Allahu Akbar. Tak kisahlah. Jadi kamu selamat sampai ke Maidin. Jadi saya bawa lah budak-budak pergi Maidin. Sampai Maidin, semua orang ramai di sana terpegun ataupun terkejut tengok. Siapalah meninggal pula bawa berjenazah ni. Biasanya berjenazah ni tak orang meninggal. Dia mana dia orang sehat naik berjenazah. Jadi tuan-puan, gitulah ragam ataupun pengalaman saya lah bersama dengan anak-anak asnaf. Dan ketika itulah saya memikirkan susahnya tak ada kenderaan. Itu sebab saya cari dana, kumpul dana, saya kempen, saya cari jalan untuk nak beli van ya, untuk pengangkutan anak-anak. Alhamdulillah hari ini kami ada sebuah van yang boleh kita angkut anak-anak ni. Walaupun berkali-kali angkut, tetapi memadailah dengan adanya sebuah van. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan siapa yang menyumbang untuk membeli kenderaan ataupun apa saja keperluan untuk anak-anak ini, sentiasa Allah murahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur, Allah berikan nikmat sihat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. InsyaAllah, amin. Jadi itulah dua pengumuman, mudah-mudahan dapat disampaikan ya, dan dapat dihebah-hebahkan kepada ahli keluarga kita di rumah, terutamanya anak cucu kita yang dah besar-besar, yang dah bekerja tu. Puan-puan minta lah mereka bersedekah, menderma, tolonglah kamu, mak tengok kamu ni senang, kereta 2-3 biji, rumah 2-3 biji, contoh ni contoh aja tuan-puan ya. Jadi apa salahnya kamu bersedekah, bantu anak yatim ya. Dan mudah-mudahan sedekah kita itu dianggap sebagai amal soleh, sebagai bekalan kita di hari akhirat, insya-Allah. Amin. Okey tuan-puan, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, bila tarikh ujian kita? Bermakna tinggal 2 minggu lagi tau. Minggu depan, minggu 1 lagi. Puan-puan jangan tak datang. Dan doa-doa lah. Mudah-mudahan kita semua ni sihat. Tak demam, tak batuk dan tidak sesama dan sebagainya.
Tuan-puan, mudah-mudahan dapat datang ya 31 Oktober 2024. Ustaz, bukan ke 31 Oktober tu cuti umum, cuti daripada balik? Ya, cuti. Tapi kelas saya tak cuti. Kelas saya on macam biasa. Ya. Terima kasih banyak-banyak atas keprihatinan tuan-puan. Dan sesiapa yang nak ambil ujian, hari ini, bermula pada hari ini, boleh bayar yuran ujian sebanyak RM10 saja kepada admin di belakang sana ya, Hajar Farah. Silakan boleh bayar sekejap lagi lah lepas kita habis kuliah. Ataupun kalau hari ni tak bawa duit RM10 pun saya tak bawa Ustaz, maka bawa lah minggu depan, bayar kepada admin untuk Ustaz printkan kertas soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak-banyak atas keprihatinan dan kesabaran tuan-puan dalam usaha kita memahami ilmu Al-Quran. Alhamdulillah. Okey, kembali kepada kuliah kita. Ada apa-apa latihan ke sebelum tu saya nak tanya? Ada? Oh, tak ada latihan apa-apa. Hari ni, kalau ditakdirkan habis kita punya syllabus hari ni, confirm ada latihan. Dan minggu depan kita akan buat latihan lagi, sampailah puan-puan faham dan boleh guna buku latihan ini untuk menjawab soalan Ustaz nanti, insya-Allah. Okey tuan-puan, silakan buka buku tajuk Ustaz. Nampaknya kita masih lagi berada di bawah tajuk sifat tunggal. Okey, kalau Ustaz tanya, apa makna sifat tunggal? Jawablah, ni ada keluar dalam pariksa ni. Soalan bocor ni ha. Apa makna sifat tunggal? Sudah. Rujuklah mana-mana nota yang ada di depan tu ha. Sifat istimewa yang hanya ada pada huruf tertentu sahaja dalam Quran. Alhamdulillah. Dapatlah markah. Tapi kalau tuan-puan tak jawab, senyap aja. Kosong je jawapan tu, maka tak ada markah lah. Setidak-tidaknya puan-puan kena faham, sifat tunggal ni boleh diibaratkan sifat yang special. Sifat yang istimewa. Yang hanya ada pada huruf Quran yang tertentu sahaja. Jadi kalau Ustaz tanya, banyak ke huruf Quran yang terlibat? Tak banyak. Paling banyak berapa? Paling banyak 5, iaitu hukum ataupun sifat qalqalah. Betul? Berapa huruf qalqalah? Daripada dulu sampai ni, sampai akan datang, sampai bila-bila? Puan-puan, huruf qalqalah mesti 5, tak lebih dan tak kurang. Jadi kalau Ustaz tanya, nyatakan huruf-huruf yang terlibat dalam sifat qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Alhamdulillah, ada harapan boleh jawab soalan Ustaz. Tapi puan-puan kena ingat tahu, masa Ustaz bincang qalqalah ni, ada tak Ustaz sebut istilah sukun asli dengan sukun arid? Ada tak? Ada. Tuan-puan mungkin soalan tu keluar nanti dalam exam. Jadi tuan-puan standby lah ya untuk menjawab soalan Ustaz. Dan puan-puan nak kena hafal ke jawapan? Tak payah, nanti puan-puan stres. Tak payah hafal. Ya Allah, tuan-puan, kita ni dah berumur, tak payah hafal-hafal Ustaz. Habis tu macam mana nak cari jawapan? Puan-puan pergi tengok buku tajuk Ustaz, pergi tengok nota, adalah jawapannya, insya-Allah. Jadi tuan-puan, marilah kita teruskan. Tapi sebelum tu Ustaz nak tanya dulu. Setakat ini tuan-puan tahu tak sifat tunggal tadi adalah sifat yang istimewa yang hanya ada pada huruf Al-Quran tertentu sahaja. Dan tuan-puan, dalam bab ini kita kena belajar berapa jumlah semuanya sifat tunggal? Ada 7 jenis ataupun 7 sifat tunggal yang ada dalam Quran. Dan nampaknya setakat minggu sudah puan-puan baru belajar sampai nombor 3 muka surat 107 iaitu tafashi. Okey, sebutkan 3 sifat tunggal yang tuan-puan dah belajar dengan Ustaz. Yang pertama qalqalah, yang kedua safir, yang ketiga minggu sudah tafashi. Okey, tolong bagi tahu Ustaz apa makna qalqalah? Melantun. Apa makna safir? Berdesir atau bersiul. Apa makna tafashi? Berhamburan atau berpecah. Tapi jangan jawab berterabur. Saya tak nak dengar lagi ayat berterabur. Dulu ada pelajar jawab berterabur. Agaknya dia tak ada idea apa-apa. Dia berterabur. Apa yang berterabur tuan-puan? Allahu Akbar. Jawapannya berhamburan atau berpecah. Itu yang lebih tepat ya. Okey, setakat ni 3 sifat tadi okey tak? Dan sat lagi kalau berjaya kita habiskan syllabus ni, Ustaz nak bagi latihan. Ustaz nak tengok kemampuan tuan-puan, boleh tak buat latihan di rumah dan minggu depan kita boleh semak ataupun boleh hantar pada Ustaz, insya-Allah. Okey, jadi kita teruskanlah kepada sifat tunggal yang keempat. Namanya silakan muka surat 107, istiqalah. Sebut. Sekali lagi ulang, istiqalah. Tu dia. Tuan-puan nampak tak buku tajuk Ustaz tu ya? Muka surat yang 107. Okey, baik. Tuan-puan,
Jangan lupa, tajuk utama yang kita sedang belajar ni adalah di bawah tajuk sifat tunggal. Sifat tunggal itu di bawah tajuk apa? Memanglah sifat huruf, sifat lazimah. Lupa puan-puannya, memanglah sifat huruf, sifat lazimah ya. Dan sifat lazimah itu adalah sebahagian daripada dah tak boleh jawab pula. Sebahagian daripada sifat huruf lah. Jadi tuan-puan, Allahu Akbar. Dah peninglah ustaz kejap sifat lazimah, kejap sifat huruf. Tuan-puan kena faham. Tajuk besar kita daripada awal kita belajar bab ini adalah sifat huruf. Sifat huruf itu terbagi pada dua. Satu sifat lazimah, satu lagi sifat ardhiyah. Betul? Puan-puan kena faham apa makna tahu sifat lazimah dengan ardhiyah. Ustaz jangkakan ada keluar soalan tu, Ustaz tanya nanti. Jadi tuan-puan kena standby boleh jawab. Ya. Kemudian yang kita belajar sekarang ni adalah sifat ardhiyah ke sifat lazimah? Sifat lazimah. Sifat ardhiyah tak payah belajar. Ya. Seperti mana yang Ustaz maklumkan hari itu tak payah belajar. Yang kita fokuskan hanya sifat lazimah. Tapi kena faham. Sifat lazimah tu ada dua jenis. Yang pertama sifat berpasangan berlawanan ataupun berpasangan. Yang kedua sekarang ni sifat tunggal. Okey, tuan-puan, okey saya tak nak cerita panjang lebar tentang sifat berpasangan tu. Nanti minggu depan kita buat ulang kaji balik supaya puan-puan confident nak jawab soalan ustaz pada 31 Oktober nanti insya-Allah. Jadi di bawah tajuk sifat tunggal ini kita kena belajar berapa sifat tadi? 7 sifat. Tuan-tuan baru belajar 3 dengan ustaz, ada 4 lagi. Okey. Masuk yang keempat. Tapi sebelum tu ustaz tulis dulu ya. Tajuk besar kita adalah sifat tunggal. Apa makna sifat tunggal tadi? Sifat yang istimewa. Yang hanya ada pada huruf Quran tertentu sahaja. Boleh jawab gitu? Dapat markah. Macam soalan bocor je. Dapat markah tuan-puan. Ya. Tapi jangan jawab. Apakah makna sifat tunggal? Sifat istimewa. Itu je jawabnya tuan-puan. Tak berapa lengkap. Dia kena huraikan sedikit. Ya. Okey. Jadi sekarang ni sifat tunggal yang keempat namanya istitalah. Betul. Istitalah yang keempat. Apa makna istitalah? Memanjang ataupun berpanjangan. Boleh juga. Boleh berlaku. Dan tuan-puan, nampaknya berapa huruf yang mempunyai sifat istitalah? Oh, satu je tak banyak ya. Huruf apa? Huruf dhad. Cuba sebut dhad. Puan-puan tahu tak macam mana eja dhad? Sudah. Macam mana eja dhad? Dhad. Alif dal. Nampak? Dhad alif dal. Apa bunyinya? Dhad. Sebut. Dia ada melantun. Ada bunyi de. Pasal apa? Di hujung tu ada huruf dal. Maka kalau puan-puan sebut dhad saja kurang tepat. Dia kena sebut dhad. Ya, baru betul dia punya sebutan. Dan puan-puan, apakah huraian bagi sifat istitalah tadi dari segi istilahnya? Tengok dalam buku tajuk ustaz. Dari segi bahasa dah faham dah, maknanya memanjang ataupun berpanjangan. Dari segi istilah, suatu makhraj yang memanjang lantaran sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan, ditekan ke gigi gerham atas. Okey, hurufnya dah tahu dah, huruf dhad ya macam ni. Dan tuan-puan dari segi istilah, maknanya apa tadi? Suatu makhraj yang memanjang, kata ulama satu makhraj yang memanjang, suatu makhraj, apa dia makhraj? Tempat keluar bunyi huruf ya, satu makhraj yang memanjang. Lagi? Lantaran kata ulama sepanjang tepi lidah, ikut kiri atau kanan, ditekan ke gigi gerham atas. Bukankah itu makhraj huruf? Jadi rupa-rupanya kata ulama, berlakunya wujudnya sifat istitalah ni lantaran dia ada kena mengena dengan makhraj huruf itu. Makhraj huruf apa yang kita sebut tadi? Makhraj huruf dhad. Bagaimanakah makhraj huruf dhad? Sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan, ditekan ke gigi gerham
Atas, alhamdulillah. Tuan-puan, tuan-puan ada ke gigi gerham tu? Ada, alhamdulillah, sihatlah kita, ya Allah. Tapi kan satu masa nanti akan datang bila kita dah berumur, dah tinggi dan meningkat umur kita, mungkin gigi kita akan cabut satu-satu tuan-puan. Allahu akbar. Sekarang ni kita masih lagi sihat, alhamdulillah. Ada gigi-gigi saya penuh lagi ustaz, alhamdulillah. Jadi tuan-puan, saat lagi kita kena gunakan gigi gerham tau. Andai katalah ustaz, saya ini gigi gerham dah lama dah tak ada ustaz, macam mana? Tuan-puan kenakanlah pada gusi. Betul? Kalau tak ada gigi gerham, kena pada gusi. Gusi ada tak? Mestilah ada gusi. Kalau gusi tak ada, macam mana nak bercakap tuan-tuan? Ya? Macam mana kita nak makan dan sebagainya. Jadi tuan-puan, sekali lagi diulang. Apakah makna istitolah dari segi istilahnya? Suatu makhraj yang memanjang lantaran sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan, ditekan ke gigi gerham atas. Ke gigi gerham atas. Okey, kejap ya. Ustaz, kenapa Ustaz rajin menulis? Pasal bila kita menyalin, menulis, kita akan setidak-tidaknya kita memahami dan seterusnya boleh menghafal. Boleh menghafal ayat yang dinyatakan di situ. Jadi tuan-puan, tapi kalau tak mampu hafal pun tak mengapalah. Tuan-puan fahamkan ayat Ustaz tadi. Okey. Tuan-puan, dalam Quran banyak tak contoh huruf dhad? Banyak contoh huruf dhad. Banyak kalimah yang terlibat. Ya. Jadi Contohnya yang paling basic, huruf dhad itu mungkin kita boleh letakkan mati pada dia. Sebagai contoh, beginilah. Ini kalau kita letakkan mati pada dia. Kalau letakkan sabdu, beginilah. Jadi kalau tuan-tuan nampak, huruf dhad itu umpamanya bertanda mati dan bersabdu, maka layaklah dipanggil sifatnya, sifat yang istimewa pada dia, istiqalah. Okey, tengok ni. Macam mana Ustaz bunyikan? Okey, ulama kata apa? Sepanjang tepi lidah. Ni apa? Ini lidah, bukan tapak tangan. Ini lidah, tuan-puan ya. Sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan, saat lagi tekan kat mana? Perbuatan kita mengenakan sepanjang tepi lidah itu pada gigi gerham, itu menunjukkan kita kepada sifat istiqalah. Tengok saya bunyikan ni. Tengok. Nampak tak tepi lidah? Nampak tak? Mana nampaknya? Tak nampak. Sebab lidah dalam mulut. Tak nampaklah tuan-puan. Tapi tuan-puan, ulama suruh kita kenakan sepanjang tepi lidah pada gigi gerham atas. Tengok ni. Saya guna sepanjang tepi lidah sebelah kanan. Puan guna sebelah mana? Ikut selera masing-masing. Jangan ikut ustaz. Kalau puan tak reti kanan, buat kiri. Tak reti kiri, buat kanan. Tak reti dua-dua, kena buat sampai reti, sampai pandai tuan-puan. Tak ada pilihan. Ustaz, dua-dua saya tak reti, saya ke depan boleh ke Ustaz? Ke depan tak boleh. Dia kena kiri atau kanan sahaja. Sekali lagi dengar. Saya kanan. Mana Ustaz, kita tahu Ustaz buat kanan? Sebab mulut Ustaz sengitnya ke kanan. Tengok ni. Ada sengit sikit kan? Alhamdulillah. Jadi puan-puan perasan tak? Ketika sebut tadi, rupa-rupanya sepanjang tepi lidah kita tu kena pada gigi gerham. Maka perbuatan mengenakan sepanjang tepi lidah itu telah mewujudkan sifat istiqalah pada huruf dhad. Okey, cuba kita tengok pula dhad yang bersabdu. Allah. Lagilah nampak dia punya sifat istiqalah. Jadi tuan-puan, ketika sebut dhad nanti, tuan-puan jangan sebut cepat. Jangan Allah, jangan begitu. Dia kena ambil masa. Tengok ni. Allah. Gitu. Jangan cepat sangat bunyi ya, supaya sifat istiqalah itu dapat kita tunjukkan pada huruf tersebut. Dan dalam Quran, kalimah-kalimah yang ada huruf dhad banyak tak? Banyak. Antaranya perkataan apa? Asyik-asyik waladhdallin, tukarlah ayat lain tuan-puan. Okey, tak apalah. Okey, mari Ustaz tunjukkan contoh ya. Perkataan ni. Tak apa Ustaz, dah itu je yang kami faham Ustaz. Okey, tengok ni. Wadrib. Adakah huruf qalqalah itu, adakah huruf dhad itu melantun? Tidak, dia bukan huruf qalqalah.
Jadi tuan-puan jangan pula pandai-pandai. Wadharib. Ustaz sedap bunyinya. Bukan kira sedap. Salah. Walaupun sedap salah bunyi tuan-puan. Tengok ni. Wadharib. Nak melantun ke tidak? Tak boleh melantun pada huruf dhad. Sebab dia bukan huruf qalqalah. Dia bukan mempunyai sifat qalqalah. Ingat, ambil perhatian yang ni. Jadi tuan-puan berhati-hati sebab dhad. Okey. Yang lain, perkataan yang lain. Perkataan ni pula ya. Fadla. Tengok ni. Fadla. Sebut. Fadla. Kan ada huruf dhad yang mati. Ustaz, kalau huruf dhad tu berbaris tak boleh ke bagi jadi contoh? Boleh. Asalkan ada huruf dhad. Tapi sebaik-baik contoh, dhad itu mati ataupun bersabdu pada dia. Ya? Okey, tengok dalam buku tajuk Ustaz. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sebut. Dahum fi tadlil. Jangan fi tadlil. Kalau gitulah bunyi salah pada sifat dia. Jadi hukum bacaan puan-puan akan menjadi makruh. Jadi ambil perhatian, jangan kita melakukan kesilapan yang bersifat makruh pada bacaan tadi. Jangan melantun. Tuan-puan, mesti ada orang yang baca begitu. Di luar sana, terutama mereka yang tak belajar. Sekali lagi diulang. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alhamdulillah. Contoh yang kedua. Wadduha. Okey, kedua-dua contoh yang Ustaz tunjuk tadi, apakah huruf yang mempunyai sifat istiqalah? Huruf dhad. Okey, minggu depan jangan tak datang tahu. Kalau kita habis hari ni syllabus, minggu depan Ustaz nak bincangkan format ujian. Macam mana teknik nak jawab soalan Ustaz? Mungkin ada soalan baru dan alhamdulillah Ustaz tengah on the way, tengah membuat soalan. Mudah-mudahan dapat disiapkan dalam tempoh seminggu dua ni. Puan-puan boleh jawab pada 31 hari bulan nanti, insya-Allah. Jadi apakah huruf yang terlibat yang mempunyai sifat istiqalah? Baik, Ustaz nak tanya, berapakah jumlah sifat yang istimewa sifat tunggal pada huruf dhad? Berapa jumlah sifat tunggal dia? Jawabnya satu je lah, iaitu istiqalah. Tapi kena ingat, tuan, sebelum kita belajar sifat tunggal, tuan-tuan sudah belajar sifat berlawanan. Bermakna sebelum ini, huruf dhad itu sudah ada 5 sifat. Betul? 5 sifat tu dah ada. Sekarang ni tambah lagi satu sifat. Bermakna totalnya dia ada berapa sifat? Ada 6 sifat. Alhamdulillah. Setakat ni nampak? Alhamdulillah. Kita teruskan perjuangan kita dengan sifat yang kelima. Sikit lagi tu, tak banyak lagi. Sifat yang kelima. Okey, sekejap ya. Sifat yang kelima disebut sebagai apa? Inhiraf. Sebut. Inhiraf. Sebut. Apa makna inhiraf? Melencong. Bukan melancong, tuan-tuan. Jangan salah faham. Melencong dengan melancong lain. Melancong tu kita travel pergi mana-mana, lain. Ini melencong tu dalam bahasa orang putihnya corner. Kita cornerkan. Kita cornerkan lidah kita tu. Nak corner ke mana, Ustaz? Okey, tak apa. Sekali lagi kita tunjukkan. Apapun inhiraf itu maknanya melencong. Ataupun ada setengah kitab tulis itu melengkung. Melencong atau melengkung pun boleh juga. Melencong atau melengkung. Ada setengah buku ditulis melengkung. Okey. Maka huruf yang mempunyai sifat melencong ni ada berapa? Ada 2. Apa dia? Ra dengan lam. Boleh Ustaz tanya bagaimana makhraj huruf ra dengan lam? Sila jawab. Bagaimana makhraj huruf ra? Sekejap. Nak jawab kau kena rujuk talian hayat. Ni talian hayat tuan-tuan. Silalah buka. Silakan sebut. Bagaimana kaedah menyebut ra? Hujung lidah dilengkungkan ke sebelah atas. Tuan-tuan, perkataan dilengkungkan tadi merujuk kepada melencong ataupun melengkung. Jadi saat lagi tengok ni. Belakang hujung lidah, ini lidah. Belakang hujung lidah ni yang Ustaz tunjuk ni. Belakang hujung lidah saat lagi dilengkungkan ke gusi hadapan sebelah atas. Betul? Perbuatan kita melengkung itu namanya inhiraf. Okey, macam mana kita nak sebut ra? Saat lagi saya tunjukkan caranya. Tapi sebelum tu, cuba pula bagi tahu Ustaz makhraj huruf lam.
Puan-puan baca baris nombor berapa tu? Nombor 23. Sekali lagi diulang. Tepi hujung lidah ditekan ke gusi hadapan sebelah atas. Tuan-puan, sama tak makhraj dengan huruf ra tadi? Makhrajnya sama tak? Mana sama? Tak sama. Kalau ra belakang ni, kalau ra belakang hujung lidah. Tapi kalau lam tepi hujung lidah. Ustaz nak tanya, belakang dengan tepi jauh ke dekat? Dekat aja. Jadi kalau orang tanya, sama tak makhraj huruf ra dengan lam? Jawabnya tak sama. Tapi kena ingat, mereka mempunyai sifat yang sama, iaitu inhiraf. Sebut? Jadi kata ulama, tepi hujung lidah tadi ditekan. Ditekan itu disamakan dengan perkataan dilencongkan. Dilencong ataupun dilengkungkan ke mana tadi? Ke gusi hadapan sebelah atas. Jadi tuan-puan cuba tengok Ustaz sebut lam. Al. Dia guna tepi. Saya guna tepi kanan. Puan guna tepi mana? Terpulang masing-masing, mana-mana pun boleh. Tapi kena sebelah tepi ni. Tepi hujung lidah kiri atau kanan dilengkungkan ke gusi hadapan sebelah atas. Tengok. Al. Dia tak sama dengan al. Sama tak bunyi dia? Sekali lagi dengar ya. Okey. Mungkin kebiasaan kita tak tahu bunyinya al. Tapi sebenarnya al. Sama tak bunyi? Tak sama. Sekali lagi dengar. Al. Jangan ikut, salah. Yang betul al. Al. Dia melengkung sedikit ke gusi hadapan sebelah atas. Melengkung itu merujuk kepada in. Jadi tuan-puan, itu sebabnya mana-mana ustaz mengajar bab ini, dia mesti ajar makhraj huruf dulu, baru belajar sifat. Sebab apa? Sifat huruf ni terhasil lantaran makhraj hurufnya begitu, seperti mana yang ustaz kata tadi. Jadi tuan-puan, mari kita lihat dia punya huraian ataupun keterangan dari segi istilahnya. Baca, melencong hujung lidah ketika menyebut huruf-hurufnya. Okey, dari segi istilah, kata ulama, melencong hujung lidah ketika menyebut hurufnya. Jadi tadi, tuan-puan, kalau huruf ra tadi, kita melencongkan belakang hujung lidah. Tapi kalau lam, tepi hujung lidah ketika menyebut hurufnya. Okey, tuan-puan, mari kita lihat praktikal ataupun contohnya. Okey, praktikalnya macam biasa, sama juga macam tadi. Mula-mula kita matikan huruf ra. Contohnya gini. Okey, kalau lam begini. Okey, tuan-puan, mari kita buat praktikan. Ada bergetar tak kat situ? Ada bergetar, tapi bergetar itu bukan merujuk kepada inhiraf. Getar tu kejap lagi, iaitu takrir sekejap lagi ya. Sekarang ni Ustaz nak tunjukkan, rupa-rupanya nak sebut ra ni, belakang hujung lidah ni kena lengkungkan ke atas. Tengok. Belakang hujung lidah kena lengkungkan ke atas. Ya. Begitu juga dengan huruf lam, tapi huruf lam tepi hujung lidah. Tengok. Gitu. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, inilah kaedah paling basic untuk nak mengetahui huruf itu mempunyai sifat inhiraf. Kemudian contoh kalimahnya apa dia? Banyaklah dalam Quran. Antaranya Ar-Rahmani. Sebut. Contoh yang lain, Ar-Rahim. Sebut. Ya, alhamdulillah. Jadi tuan-puan, di kat sini ada ra pada sebutannya, maknanya di mana saja jumpa huruf ra, tak kiralah dia mati ke, sabdu ke, berbaris ke, maka automatik dia ada sifat inhiraf. Sebut. Jangan salah sebut, jangan salah eja tuan-puan ya. Okey, kalau lam banyak dalam Quran. Contohnya alhamdu. Nanti dia kalau dalam periksa, ustaz minta contoh kalimah yang ada inhiraf, puan-puan boleh cari. Bila ustaz tanya, carikan contoh kalimah yang ada huruf bersifat inhiraf, maka tuan-puan kena bayangkan berapa huruf? 2 huruf, ra dengan lam. Okey, lam tengok ni. Tengok. Alhamdu. Bukan alhamdu. Kan lain bunyi tu. Alhamdu dengan alhamdu. Lain. Sebenarnya bunyinya alhamdu. Sebut.
Masalahnya Ustaz, dah lama kami sebut alhamdu saja gitu Ustaz. Itu sebabnya, ni tuan-puan, tahniahlah pada Qori dan Qoriah kita baru-baru ni, Johan Tilawah Antarabangsa, tuan-puan. Puan-puan perasan tak? Markahnya tak sampai 100 pun. Kenapa tak dapat 100? Menunjukkan ada silap salah pada bacaan peserta-peserta tilawah. Tapi kesilapan mereka tu bukan macam kita orang awam ni. Kita ni cacah merbah, macam-macam kesalahan. Kesalahan besar banyak, kesalahan kecil banyak. Macam Qori dan Qoriah tu, yang tilawah Quran tu, kebanyakan mereka, kenapa tak dapat markah penuh? Sebab mereka melakukan kesilapan-kesilapan yang kecil. Yang orang awam macam kita ni tak perasan. Kita perasan apa tahu? Kita perasan Qori dan Qoriah tu baca sedap, suaranya panjang, merdu, kompom Johan Ustaz. Sedangkan belakang, hakim tolak markah. Puan-puan dengar tak peserta daripada Iran baca Quran? Masya Allah, hebat. Masa dia baca tu, orang akan sambut, Allahu Akbar, ya. Sehebat bacaannya. Tetapi tengok-tengok, tak dapat nombor 1, 2, 3 tak ada. Pasal apa? Pasal mungkin dia banyak melakukan kesilapan kecil yang orang tak perasan. Kita ni tak perasan. Yang perasan siapa? Hakim lah di belakang. Hakim bukan seorang. Ramai, lebih daripada 10 orang. Jadi tuan-puan, huruf ra ni tadi, ini juga termasuk dalam kesilapan kecil yang mungkin kita orang awam tak perasan. Tapi kena ingat hari ini Ustaz nak ajar, huruf ra ni dia ada sifat melencong ataupun melengkung. Bukan saja pada ra tapi pada lam. Sebagai contohlah perkataan ni tadi. Andai katalah Qori-Qoriah tu baca gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puan-puan dengar macam tak ada salah je bacaan tadi. Tapi hakim di belakang petang dia tolak. Sebab apa? Huruf lam tadi tidak ada melencong pada dia. Sepatutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beza bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua. Jadi tuan-puan, tak mengapalah kita ni tak dapat nak jadi Qori dan Qoriah. Kita ni siapa? Kita jadi apa hari ni? Kita jadi orang awam je lah. Kita jadi orang awam. Maknanya tak sampai kepada tahap Qori dan Qoriah. Tapi kalau puan-puan nak tahu, itulah antara kesalahan kecil yang berlaku pada peserta-peserta tilawah. Tak dapat nak meletakkan sifat inhiraf pada huruf lam dan ra tadi. Contohnya perkataan, cuba ikut. Alhamdu. Lagi? Al-alamin. Yes. Al-alamin. Tengok ya. Al-alamin. Okey. Jadi kalau dalam perisian nanti Ustaz minta contoh kalimah yang ada inhiraf, sama ada ra atau lam, puan-puan kena pastikan contohnya sebeginilah. Tengok ni. Al-alamin. Beza dengan bunyi ini. Al-alamin. Beza tak? Beza. Kalau al-alamin, seolah-olah tak dilencongkan lidah. Sedangkan, rupa-rupanya nak sebut lam, dia ada sifat inhiraf. Kena lencong. Sekali lagi. Al-alamin. Alhamdulillah. Jadi huruf yang kita gariskan adalah huruf lam. Ya, huruf lam di sini. Okey, cuma kita baca contoh dalam buku tajuk Ustaz. Ya ayyuhal mudaththir. Huruf mana? Al-Qoriah. Minta maaf. Saya salah pandang pula. Di atas, contoh di atas ya. Tengok mulut saya. Tak nampak lah tapi boleh bayangkan. Al-Qari'ah hatta zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir. Alhaakumut takathur. فأثرن به نقعا. Sekali lagi kita ulang 4 contoh tadi yang melibatkan lam dan ra, yang mana kedua-duanya ada sifat inhiraf. Okey, sekali lagi dengar ya. Al-Qari'ah. Alhaakumut takathur. Hatta zurtumul maqabir.
فأثرن به نقعا. Huruf apa yang perlu digariskan? Lam dengan ra. Di mana ada lam dengan ra, maka automatik dia ada sifat inhirab. Setakat ni okey ke? Ustaz, selama ni kami tak tahu. Kami sebut lam angkat lidah sudah lah Ustaz. Ya, itu untuk orang awam. Kalau dalam tilawah Quran, kami diajar dulu sebelum tilawah Quran. Tuan-puan saya juga pernah join tilawah Quran sampai peringkat kebangsaan. Cuma peringkat kebangsaan yang saya join ni bukan melibatkan peringkat kebangsaan yang ada kat TV tu, bukan. Saya peringkat kebangsaan Beliau 4B. Kami tilawah setiap kali bulan Ramadan. Bulan Ramadan, diadakan bulan Ramadan, bulan puasa tuan-puan. Saya baca Quran pada waktu orang berpuasa. Cuba bayangkan cabarannya cukup hebat tuan-puan ya. Saya teringat satu ketika dekat Melaka, dekat MITC Melaka. Saya wakil wilayah. Bertanding pada hari tersebut, saya kena baca pukul 4 petang. Cuba bayangkan bulan puasa pukul 4 petang, tak boleh minum, tak boleh makan. Kalau hari biasa kita boleh minum, kalau tekak kering boleh minum. Bulan puasa tak boleh tuan-puan. Bacalah Quran. Alhamdulillah. Masa tu saya dapat tempat kedua peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. Dan kebetulan memang rezeki saya itu belum sampai lagi masa itu. Johan, siapa yang Johan, dia akan dapat menunaikan umrah ketika itu. Jadi bila punya semak markah saya sama dengan Johan. 88%. Tapi saya ada sedikit ketinggalan, kurang 0.05% pada makhraj huruf. Masa tu saya baru belajar tuan-puan ya. Makhraj huruf saya kurang sedikit, tajwid saya kurang sedikit, maka ditolak 0.05% saja. Itu saja yang memisahkan saya dengan Johan. Markah sama 88, tapi yang Johan tu lebih 0.05% dari segi tajwidnya. Jadi tuan-puan, nampak penting tak diambil kira hukum tajwid tadi, terutamanya makhraj huruf ya. Jadi tuan-puan maklumlah bulan puasa bila baca Quran, ya Allah, kita yang bertadarus bulan puasa pun rasa kering tekak kan, apalagi baca Quran berlagu pula tu di tengah-tengah bulan Ramadan. Tapi tak apa, itulah pengalaman saya tuan-puan, alhamdulillah. Jadi tuan-puan, masa sebelum kami masuk tilawah tu, kami dikumpulkan. Kami diadakan kursus untuk kami bagaimana nak membaca betul bagi huruf-huruf ini. Jadi tuan-puan ingat, kedua-dua huruf ini, terutamanya huruf lam tadi, mesti mempunyai sifat inhirab pada dia. Okey, ya soalan. Okey, kalau dia berbaris, inhirab juga, tapi inhirabnya kurang sedikit daripada bertanda mati ataupun bersabdu. Itu sebab kebanyakan contoh yang Ustaz bagi, kebanyakan huruf-huruf itu mati atau sabdu kan? Sebab kata ulama, bila huruf tu mati atau sabdu, dia punya sifat lebih menonjol berbanding berbaris. Maknanya kesimpulannya, tak kira lah dia berbaris apa pun, bertanda apa pun, dia tetap ada inhiraf. Tetapi dia lebih menonjol kalau bertanda mati ataupun bersabdu pada dia. Jadi saya syorkan nanti kalau keluar soalan, bagi contoh kalimah yang ada sifat inhiraf, maka carilah huruf lam dengan ra yang ada tanda mati atau sabdu. Boleh ke cari? Okey. Selama ni salah baca. Ustaz, saya baca gini. Alhamdulillahalamin. Tidaklah haram, tidaklah berdosa. Cuma sekadar bacaannya kurang tepat. Dan bacaan yang kurang tepat, kesilapan kecil ni biasanya hukumnya makruh, tak merosakkan makna ayat. Tapi kalau hari ni dah tahu, tuan-puan kena cubalah try ubah bacaan kita daripada kebiasaan. Tapi kalau tak boleh ubah, nak baca mana dah itu dia bacaan kita kan. Kita berdoa. Kita doalah minta ampun pada Allah. Itu sebab ni pesan tok guru saya, setiap kali lepas baca Quran, puan-puan jangan lupa tadah tangan. Minta ampun. Sebab apa yang kita baca tadi mungkin banyak salah. Kita beristighfar ataupun kita berdoalah sekejap. Ya Allah, ampunkanlah segala silap salahku ya Allah ketika aku baca Quran tadi ya Allah. Sesungguhnya itu sebab tuan-puan, kita kena amalkan sentiasa berdoa lah setiap kali kita melakukan ibadah, contohnya baca Quran tadilah, supaya segala silap salah kita tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, berapa ramai orang baca Quran tetapi tidak mendapat apa-apa, malahan Quran itu melaknatnya semula. Wa na'udzubillah. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab kita tahu, konon-kononnya tahu baca Quran tapi perasan rupa-rupanya banyak silap salah dalam bacaan. Itu sebab sebaik-baik bacaan tu biar ada orang semak. Puan-puan, Nabi baca Quran, ada tak orang yang menyemak? Ada, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Sahabat pula baca Quran, siapa yang semak? Nabi ataupun sahabat-sahabat yang lain yang dekat dengan Nabi. Jadi tuan-puan, mereka pun ada guru. Apatah lagi kita orang biasa ni, kenalah berguru tuan-puan. Janganlah sombong, jangan kita bongkok, jangan kita rasa kita ni dah hebat. Sebenarnya banyak kelemahan pada kita. Dan syukur alhamdulillah,
tuan-puan masih berada di hadapan ustaz untuk berjuang, untuk nak memastikan apa yang kita sebut ini betul menepati seperti mana yang ditentukan oleh para ulama. Okey, seterusnya sifat yang keenam. Sifat yang keenam namanya takrir. Sebut. Apa makna takrir? Bergetar, ataupun setengah kitab ditulis berulang-ulang. Boleh juga berulang-ulang. Dan rupa-rupanya takrir atau bergetar atau berulang-ulang ini hanya melibatkan satu huruf. Iaitu huruf apa? Huruf ra. Okey. Tuan-puan, mari kita baca dia punya huraian di bawah. Dari segi istilah, getaran pada hujung lidah yang berlaku ketika menyebut hurufnya. Okey, dari segi istilah, ya, getaran pada hujung lidah. Nak sebut huruf ra macam mana tadi? Belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi hadapan. Jadi kata ulama, saat lagi kamu kena getarkan lidah kamu, getaran pada hujung lidah. Hujung lidah tu maksudnya merujuk kepada belakang hujung lidah lah ketika menyebut hurufnya. Okey tuan. Mari kita buat praktikal. Bagaimana praktikalnya? Okey, seperti mana ra tadilah. Kita mula-mula letak tanda mati. Contohnya begini ya. Okey, sekejap. Okey, kita matikan. Kemudian yang kedua, cuba kita sabdukan. Okey, tengok ni. Tebal nipis? Tebal. Dan puan-puan perasan tak ada getaran pada belakang hujung lidah tadi. Tapi kata ulama, okey. Perhatian. Getarannya hanya sekali sahaja ataupun hanya sekali ataupun tidak berpanjangan. Maksudnya tuan-puan jangan buat macam ni. Dah elok-elok dah sebut ar, tiba-tiba ar, itu berpanjangan namanya. Itu berulang-ulang kali. Jadi ulama kata getaran hanya sekali ataupun tidak berpanjangan. Sekali lagi sebut ar. Jangan ar, itu berpanjangan. Jadi tuan-puan, ustaz kami tak akan buat begitu. Yalah sebab kita dah dewasa. Cuba test anak cucu di rumah. Mungkin ada yang main-main baca Quran, disebut ar begitu. Tuan-puan kena tegur lah. Jangan berulang-ulang banyak kali ya. Dia hanya sekali sahaja. Okey tuan-puan, cuba sebut yang berikutnya pula. Ir. Tebal nipis. Nipis. Tadi ar, tadi tebal. Ir, nipis. Ur. Tebal. Tak kisahlah tebal nipis. Yang penting ada huruf ra. Betul? Maka secara automatik dia ada sifat takrir, iaitu bergetar ataupun berulang-ulang. Berapa kali nak ulang? Hanya sekali sahaja ataupun tidak berpanjangan. Ya. Okey, teruskan. Ar-ra. Ada tak sifat takrir? Ada, sebab ada ra. Ada je huruf ra, maka automatik dia ada takrir. Cuma kat sini ustaz tunjukkan ra tu bersabdu. Teruskan. Ir-ra. Ada takrir. Ur-ra. Ada takrir. Tetapi takrirnya tidaklah berulang-ulang banyak kali, hanya sekali sahaja. Okey tuan-puan, contoh kalimah ra. Rabbi. Rabbi pun boleh. Cuma Rabbi ni huruf ra tu berbaris satu di atas. Boleh juga, tak ada masalah. Ataupun contoh yang lain. Tadi sama Ar-Rahman tadi ya, boleh juga, tak kisah. Ustaz, boleh tak saya bagi contoh yang sama inhiraf dengan takrir? Boleh. Tapi kena ingat, takrir hanya ada pada huruf ra sahaja, tidak ada pada lam. Ambil perhatian. Okey, cuba tak apa, kita ambil contoh yang sama, tak ada masalah. Okey, tengok ni. Okey, ikut ustaz. Rabbi. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Nampak tak? Boleh digariskan huruf ra itu. Andai kata tuan-puan tak jumpa dia bersabdu, tak jumpa dia mati, carilah ra yang berbaris pun boleh. Tak ada masalah. Ya. Janji ada huruf ra. Dan janji kata ulama, huruf ra itu ada sifat takrir, bergetar-getar pada dia. Jadi tuan-puan, setakat ni sudah berapa sifat?
6. Sebelum saya lanjutkan sifat yang terakhir, tuan-puan sedar tak? Rupa-rupanya huruf ra ni huruf yang amat special dalam Quran. Berbeza dengan huruf-huruf lain. Pasal puan-puan nampak tak? Huruf ra ni ada dua sifat yang special. Ada dua sifat tunggal pada dia. Okey, tengok sini. Saya tulis. Huruf ra mempunyai dua sifat tunggal. Apa dia? Inhiraf dan inhiraf dan takrir. Jadi kalau keluar dalam periksa, nyatakan sifat tunggal pada ra. Inhiraf dan takrir. Nyatakan sifat tunggal pada lam. Inhiraf saja. Ustaz, kenapa inhiraf huruf ra, huruf lam ni tak ada sifat takrir? Tuan-puan, mana pernah kita dengar orang baca huruf lam? Cuba sebut lam. Al, il, ul. Mana ada orang baca al, tak ada al, tuan-puan. Maknanya dia tak boleh bergetar, tuan-puan. Jangan bergetar. Bergetar ini hanya pada ra sahaja, tidak ada pada huruf lam. Allah, kelakar bunyinya ke tuan-puan ni. Memang tak boleh digetarkan pada huruf lam, hanya pada ra sahaja. Okey. Tuan-puan, setakat ni faham tak? Kalau keluar soalan, Ustaz tanya, kalau keluar soalan, macam keluar je soalan ni. Nyatakan sifat tunggal pada ra. Inhiraf dan takrir. Nyatakan sifat tunggal pada lam. Inhiraf saja, terima kasih. Apakah perbezaan sifat tunggal pada ra dan lam? Takrir. Takrir pada ra, tidak ada pada huruf lam. Mungkin ada keluar soalan, tak apa. Minggu depan kita bincangkan bagaimana teknik menjawab soalan. Mungkin ada persoalan yang mana puan-puan kena bezakan sifat huruf antara dua huruf. Contohnya macam soalan Ustaz tadi, apakah perbezaan sifat tunggal pada lam, pada huruf ra dan huruf lam? Apakah perbezaannya? Ra ada takrir, lam tak ada takrir. Itulah perbezaannya. Alhamdulillah. Tak apa, minggu depan kita sambung, kita bincangkan tentang soalan, format soalan ujian kita. Okey, last sekali. Yang ketujuh. Yang ketujuh, jatuhnya kepada lin. Apakah makna lin? Lin itu lembut. Dan sifat lin ini hanya berlaku pada berapa huruf? Dua huruf, iaitu tak boleh sebut waw ya, kena sebut waw mati, ya mati. Sebut? Iya, kena nampak tanda selagi tak nampak mati, tak layak jadi sifat lin pada dia. Tuan-puan ingat tak dulu kita belajar masa tajuk tahap 2? Mat lin. Ingat? Apa makna mat? Apa dia lin? Lembut. Jadi mat lembut lah namanya, tuan-puan. Mat lembut itu hanya berlaku pada huruf waw mati dan ya mati. Selagi tak jumpa waw mati, ya mati, maka tak layak jadi mat lin pada dia. Begitu juga dengan sifat lin yang Ustaz nak tunjukkan di sini. Okey, baca dalam buku tajuk Ustaz. Sifat lin ni apa maknanya dari segi istilah? Bunyi suara yang mengalun lembut ketika menyebut hurufnya. Okey, kejap ya. Bunyi suara yang mengalun lembut ketika menyebut hurufnya. Jadi tuan-puan, macam mana sebut waw yang mati? Contohnya macam mana? Au. Lagi? Au dengan sahaja. Iu tak ada, tuan ya. Jangan bubuk iu kat situ, tak ada iu. Yang ada au. Perasan tak bila sebut au tadi, waw tu nampak mati kan? Dan kata ulama kena ada unsur mengalun lembut pada huruf itu. Tapi pada huruf itu yang lembut, jangan suara perempuan lembut pula. Gitu tak boleh, tuan-puan. Jangan lembut pula pada suara, bukan lembut pada suara tu. Maksud Ustaz, huruf waw tu sifat dia begini. Au. Suara maintain dah macam biasa. Jangan dilembutkan pula, dilemah gemalaikan lembut suara tersebut. Dia bunyi au. Dan satu lagi Tetapi waw yang mati, nampak mati inilah lebih kepada sifat lin. Okey, kalau ya? I dengan? Yes. I dengan? I. Ada beza tak? Ikut. I. Apa bezanya? Satu pendek, satu panjang.
Satu ada sifat lin, satu tak ada sifat lin pada dia. Sebab apa? Yang dua ni tak ada sifat lin sebab ianya tak nampak mati. Dia hanya nampak mati saja kalau baru dia ada sifat lin. Jadi tuan-puan, contoh yang terbaik adalah ya yang bertanda mati seperti ini lah. Tuan-tuan pergi cari ya mati atau waw mati. Okey, dalam Quran banyak ya kalimah-kalimah yang ada waw mati, ya mati. Antaranya perkataan al-khawf, al-khawfi ataupun Quraisyin. Okey, ikut Ustaz. Al-khawf, Quraish. Apakah huruf yang bersifat lin di situ? Ya mati dan waw mati. Okey, contoh dalam buku ada. Mari kita baca contoh dalam buku ada ya. Ada 4 contoh kat situ. Okey, ready? Wa amanahum min khawf. Apakah huruf yang bersifat lin? Waw bertanda mati. Dan puan-puan kena sedar. Oleh kerana puan-puan dah belajar maklin dengan Ustaz. Rupa-rupanya Ustaz, pada perkataan khauf tadi bukan sekadar mat lin, tetapi ada sifat lin pada dia. Mat dengan sifat sama ke? Tak sama. Kalau mat tu bacaan panjang. Kalau sifat tu apa? Sifat tu apa? Sifat tu lembut. Sifat tu tabiat. Tabiat yang ada pada huruf waw tadi. Tabiatnya apa? Lembut. Allahu Akbar. Ustaz soal, Ustaz jawab. Okey, sambung. Wala naum. Apakah sifat pada waw mati? Sifat lin. Apakah mat yang dibaca? Mat dengan sifat sama ke? Tak sama. Kalau mat tu bacaan panjang. Kan kita baca panjang tadi kan? Kalau sifat itu adalah tabiat lembut yang ada pada huruf waw mati tadi. One more. Wala naum. Apakah sifat pada waw mati? Lin. Apakah mat pada waw mati tadi? Mat lin. Alhamdulillah. Syukur. Tuan-puan dah habis belajar mat lin dengan Ustaz dulu masa tajuk tahap 2. Cuma ingat tak ingat lah kita pada mat lin. Tapi saya yakin puan-puan dapat ingat ya. Seterusnya. Quraish. Apakah sifat pada ya mati? Sifat lin. Apakah mat yang dibaca tadi? Mat lin. Terima kasih. Tuan-puan. Hadzal bait. Apakah huruf yang bersifat lin? Ya mati. Apakah mat yang dibaca di hujung tadi? Mat lin. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, inilah kisahnya. Maka dengan ini tamatlah cerita tentang sifat-sifat tunggal yang ada dalam Quran kita. Ada berapa sifat tunggal totalnya? Ada 7 ya. Dimulakan dengan qalqalah sampailah kepada lin yang terakhir tadi dah. Jadi tuan-puan, dengan ini saya isytiharkan kita punya silibus kita untuk sifat huruf ni dah tamat. Jadi minggu depan ada seminggu lagi ni sebelum kita periksa. Minggu depan tolong datang untuk kita buat ulang kaji. Puan-puan nak ulang kaji ke nak periksa minggu depan? Nak ulang kaji lah dulu Ustaz. Ustaz jangan periksa dulu Ustaz. Bagi masa kami bernafas sekejap Ustaz. Bagi masa kami buat latihan dulu ya. Dan insyaAllah sekejap lagi saya akan bagi latihan. Dan tuan-puan cuba hantar kat Ustaz. Dan buku latihan yang sudah siap ditanda, yang betul jawapannya puan-puan boleh jadikan rujukan untuk ujian kita nanti insyaAllah. Susah ke senang ujian Ustaz ni sebenarnya? Senang aja. Tapi itulah tak semua orang berpeluang ataupun dipilih oleh Allah untuk datang belajar. Jadi tuan-puan lah satu-satunya orang yang dipilih untuk datang belajar. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu insya-Allah. Baik, sebelum kita baca Quran, tuan-puan Ustaz nak bagi latihan dulu supaya puan-puan boleh buat di rumah nanti. Sudah tentu latihannya sambungan kepada muka surat berikutnya sebelum ini. Okey, kalau sebelum ini tuan-puan sudah buat latihan pada muka surat 77. Okey, kali ini cuba sambung 78. Lepas tu 79. 80 jangan buat. Itu nanti kita bincang minggu depan. Ataupun kita bincangkan jawapan, kita cari jawapan ramai-ramai minggu depan. Tolong ingatkan Ustaz, boleh tak? Sebab soalan macam ni mungkin akan keluar nanti dalam periksa. Jadi tuan-puan sekali lagi saya ulang,
balik rumah nanti tolong buat 2 muka surat latihan ini, muka surat 78 dan muka surat 79. Boleh buat di rumah? Mudah-mudahan jawapannya betul dan boleh dijadikan rujukan untuk ujian nanti, insya-Allah. Muka surat 80 nanti kita bincang jawapannya minggu depan sama-sama. Boleh? Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Maka dengan ini tamatlah sudah cerita tentang hukum ataupun sifat huruf tunggal pada muka surat yang kita nyatakan tadi. Okey, tuan-puan, saya bercadang masuk je bulan November bulan depan, tak lama lagi ni tuan-puan akan masuk bab baru, iaitu kalla bala na'am. Ada nota sampingan Ustaz bagi nanti. Kemudian jangan lupa lepas tu kita nak belajar pula qiraat bacaan. InsyaAllah pun ada nota sampingan. Mudah-mudahan kita dapat tamatkan pengajian kita pada semester ini. Nanti jangan lupa 23 Februari 2025 adalah tarikh untuk tuan-puan datang ambil sijil di atas pentas bersama dengan Ustaz nanti ya. InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan. Okey, silakan buka Quran kita. Setakat ni ada soalan tak nak tanya tentang latihan tadi? Ada? Tak ada? Okey, tak ada, kita sambung Quran kita, tak silap Ustaz. Masih lagi jilid yang kedua, sikit lagi nak habis tu. Betul? Jilid yang kedua surah Al-Ma'idah, tak silap Ustaz. Ayat berapa? Ayat 61. Okey, kat bawah sekali. Okey, kalau kita berjaya habiskan bacaan surah Al-Ma'idah, maka nanti tuan-puan boleh berganjak kepada Quran jilid yang ketiga. Tapi hari ni Ustaz suruh puan-puan bawa Quran jilid 3 standby. Kalau kita habis bacaan jilid 2, kita masuk jilid 3 selalu. Ya, kalau tidak, kalau tak sempat kita sambung minggu depan. Okey. Mari ikut Ustaz baca sama-sama. Okey. Sebelum kita baca, sekali lagi saya nak minta tuan-puan sebutkan 7 sifat tunggal pada huruf-huruf Al-Quran. Yang pertama, qalqalah. Yang kedua, tak ingat pula dah. Safir. Yang ketiga, tafashi. Yang 4, istiqalah. 5, 6, 7, lin. Alhamdulillah. Tuan-puan, di belakang sana ada nota ni tau. Kalau puan-puan rasa nak beli, belilah. Ni nota ni, 2 keping ni. Ya. Ajar Farah ada, kita tak nota ni. Saya rasa ada lagi ya. Nota sifat lazimah. Sifat lazimah ni ada 2 keping, kalau puan-puan dah dapatkan, alhamdulillah. Jadi nota ni cepat kita nak refer, merujuk kepada segala persoalan Ustaz lah. Okey, baik. Jadi tuan-puan, runah. Okey, runah tu sebenarnya khilaf di kalangan ulama, tetapi sebahagian besar ulama mengatakan ada sifat runah iaitu pada huruf mim dengan nun. Sebenarnya mim dengan nun ni secara automatik memang dia ada runah. Jadi runah dekat situ dalam nota Ustaz ni, yang dekat sini ada perkataan runah ni, tapi dekat atas ni Ustaz tak masukkan kan? Betul? Saya sekadar letak dekat bawah saja runah. Jadi tuan-puan, runah ni tak payah masukkanlah dalam perbincangan sifat tunggal. Sebab apa? Secara automatik pada makhraj huruf mim dengan nun memang ada bunyi dengung secara automatik. Jadi kata ulama, gunnah tu tak payah dimasukkan di atas, ya, tak payah masuk. Sekadar untuk peringatan, apabila kita menyebut mim dengan nun yang bersabdu contohnya, maka dia ada sifat dengung pada huruf tersebut. Tapi tak payah masuk dalam silibus kita lah, sebab benda tu khilaf di kalangan ulama. Okeylah tuan-puan yang dirahmati Allah, mari kita lihat kepada bacaan Quran kita dan Ustaz nak tanya berkenaan dengan contoh-contoh huruf atau kalimah yang mempunyai sifat tunggal. Boleh? Untuk menjawab soalan Ustaz, tuan-puan kena ada nota ini ataupun buka buku taji Ustaz, baru puan-puan boleh jawab, baru boleh ingat apakah sifat tunggal dan huruf-huruf yang terlibat pada dia. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna. Okey, stop. Sambung. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Qad kharaju bih. Okey. Nampak tak qad kharaju bih? Nampak?
Okey, sebutkan sifat tunggal yang ada pada huruf dal. Qalqalah apa? Asghar. Qalqalah qad kharaju bih. Ustaz tanya qad. Qalqalah sugra, pandai. Macam tak berapa jawab je soalan ustaz tadi tu, tuan-puan sedang mencari jawapan ke? Okey, sebenarnya itulah namanya sifat qalqalah sugra yang kita belajar. Ustaz, kalau saya jawab qalqalah saja dapat setengah markah sebab jawapan tak tepat. Dia kena sebut qalqalah sughra. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Baru saat tadi belajar dengan ustaz. Puan-puan nampak tak huruf lam? A'lamu. Nampak huruf lam? Okey, nyatakan sifat tunggal pada dia. Inhiraf. Inhiraf tadi tu apa? Melencong, terima kasih. Yang hanya ada pada huruf lam sahaja. Nanti kejap, ra jangan sebut. Ustaz tanya huruf lam tadi. Huruf lam sahaja ya. Tapi jangan tak tahu. Huruf ra pun ada sifat inhiraf juga. Tapi yang Ustaz minta tadi huruf lam ya. A'lamu tadi. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Okey, nampak tak kalimah yusari'una? Nampak? Okey, kan ada huruf sin. Apakah sifat tunggal pada dia? Safira. Lupalah tu. Itu sebab tuan-puan, kalau puan ada nota ustaz ni senang jawab. Laju je boleh jawab tuan-puan. Tak payah buka buku. Ni, dalam sini dah ada dah. Sin tadi, dia mempunyai sifat safir. Habis cerita. Itulah sifat tunggal pada dia. Okey, sambung. Wa aklihimus suht. Nampak tak sekali lagi? Wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu ya'malun. Ya'malun. Sekali lagi. Labi'sa ma kanu ya'malun. Sekali lagi Ustaz tanya, labi'sa tu kan ada lam. Apakah sifat tunggal pada dia? Inhiraf lah. Boleh tak Ustaz kata lam tu ada takrir? Tak boleh Ustaz. Mana boleh bergetar-getar pada huruf lam Ustaz? Bergetar ni pada ra saja. Huruf lam ni hanya sekadar inhiraf. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Okey, nampak tak kalimah wal ahbar? Ada ra dekat ujung tadi kan? Okey, apakah sifat tunggal pada ra? Inhiraf dengan, ingat, huruf ra saja yang mempunyai dua sifat tunggal, iaitu inhiraf dengan takrir. Wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu yasna'un. Nampak tak huruf sad? Yasna'un. Apakah sifat tunggal pada dia? Safir, pandai. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. غلت أيديهم
Nampak tak qalu? Dekat situ ada huruf qaf. Apakah sifat tunggal pada qaf? Jawab qaqalah saja setengah markah. Qaqalah asghar. Qaqalah apa je? Asghar. Maksudnya qaqalah yang berbaris lah. Dan kata ulama untuk qaqalah asghar, sifat dia ataupun lantunan pada huruf qaqalah tak payah ditunjukkan ya sebab dia berbaris. Okey, sambung. Bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kaifa yasha. Okey, saya sebutkan kalimahnya. Mabsuqatani. Nampak tak huruf ba? Apakah sifat tunggal pada dia? Qalqalah sughra. Teruskan. Nampak tak kalimah ini ikut? Kaifa. Nampak ia mati? Apa sifat tunggal pada dia? Lin lah. Baru Ustaz tadi Ustaz ajar. Huruf dia adalah sifatnya adalah lin. Sebab melibatkan ia mati. Sambung. Wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilaika min rabbik. Berhenti kata mir rabbik. Apakah sifat tunggal pada huruf ra? Inhirab dengan takrir. Pandai. Apakah sifat tunggal pada kaf? Mana ada tuan? Jawab juga. Jawabnya tak ada. Mana ada Ustaz? Ustaz tak pernah sebut ni. Dalam list kita ni, kalau puan-puan ada nota Ustaz ni, mana ada huruf kaf? Yang ada huruf kaf. Habis tu Ustaz tanya tadi, saja nak uji kefahaman tuan-puan. Jadi tuan-puan jangan jawab apa-apa tau. Kalau ditanya apakah sifat tunggal pada kaf, jawabnya tiada. Habis cerita. Ya? Buktinya dalam nota kita memang tak ada huruf kaf pun. Yang ada qaf. Kalau qaf ada sifat tunggal, iaitu qalqalah. Okey, sambung. Ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة والبغضاء إلى يوم. Okey. Kali ni saya tukar soalan saya. Tunjukkan saya, sebutkan saya kalimah yang ada huruf bersifat lin. Bapa nak cari mana? Yang pertama, wa alqaina. Sebut. Gariskanlah huruf ya mati. Yang kedua, bainahumu. Pandai juga digariskan ya mati. Yang ketiga, yaumi. Sebut. Gariskanlah huruf waw yang mati. Jadi tuan-puan soalan macam ni juga mungkin keluar. Di mana tuan-puan kena cari contoh kalimah yang ada huruf-huruf bersifat tunggal. Okey, seperti mana yang Ustaz sebut tadilah. Sambung. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Sebutkan saya kalimah huruf yang mempunyai sifat tunggal takrir. Takarrar saja perempuan. Naran lil harbi. Sebut. Saya ingat saya dah mengajar tuan-puan shortcut pendek jawapan, tapi puan-puan lagi shortcut daripada ustaz. Tuan-puan jangan tulis har saja. Tuan-puan kena tulis
Paling tidak naron lil harbi. Sebut. Bukankah ada 2 ra? Tak kisahlah berapa ra ustaz, janji huruf ra, maka automatik dia ada sifat takrir. Apa makna takrir? Bergetar atau berulang-ulang. Pandai. Teruskan ustaz menyanyi kami. Insya-Allah kami faham apa yang diajar. Wa yas'auna fil ardi fasada. Sebutkan kalimah yang mempunyai huruf bersifat istitalah. Bila sebut istitalah tu apa? Apa makna istitalah? Memanjang. Melibatkan huruf apa aja? Huruf dhad. Maka carilah huruf dhad kat situ. Mana? Fil ardi. Sebut. Ya, kena salin lengkap. Jangan dhi saja berapa salin. Kena salin fil ardi. Ataupun al-ardi pun boleh juga. Ya. Jadi puan, nampak tak? Itulah antara bentuk soalan ustaz bagi ayat. Puan-puan kena cari contoh kalimah yang ada sifat tunggal mengikut arahan soalan. Okey, sambung. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim. Sayyiatihim. Tunjukkan saya kalimah yang mana huruf mempunyai sifat safir. Bila safir, puan-puan ingat berapa huruf? 3 huruf. Sad, zai, sin. Betul? Carilah dalam ayat tadi. Ada tak huruf sad, zai ataupun sin? Silalah sebut. Sayyiatihim. Sebut. Pandai. Gitulah cara nak cari jawapan. Puan-puan boleh buat macam tu. Anda kata blank. Ustaz, saya dah blank. Tak nampak apa-apa ustaz. Macam mana nak cari jawapan ustaz? Tegur kawan sebelah. Tegur kawan sebelah. Mana tahu dia boleh bagi jawapan sama-sama dengan kita. InsyaAllah. Tapi ingat, pastikan tegur kawan yang betul jawapannya. Kalau salah jawapan, jangan ditiru. Jadi tuan-puan, tegur kawan, pastikan kawan tu tahu juga jawab lah. Mudah-mudahan jawapannya betul. Sambung. Wala adkhalnahum jannatin na'im. Okey, tunjukkan saya kalimah yang ada huruf bersifat qalqalah sugra. Wala adkhalnahum, ataupun puan-puan nak salin wala ad saja pun okey. Ya, alhamdulillah. Dan puan-puan gariskan huruf apa? Huruf dal. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Tunjukkan saya kalimah yang ada huruf bersifat lin. Lin. Walau, satu lagi. At-Taurata, 2 lagi. Tak nampak lah tu. Ilaihim, sebut. 3. Puan-puan nampak tak 3 contoh yang kita jumpa tadi melibatkan waw mati dan ya mati, betul? Okey, ghostan balik. Wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim. Ghostan balik. La akalu min
فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. Okey, ayat tadi baris yang tadi tu, baris yang kedua, tunjukkan saya kalimah yang ada huruf bersifat safir. Muqtasidah. Gariskan huruf apa? Sad, pandai. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك tunjukkan saya kalimah yang mempunyai huruf bersifat safir. Ar-rasulu, lagi satu, uzila, pandai. Tunjukkan saya kalimah huruf yang bersifat lin. Lin. Ilaika, pandai. Tapi kena ingat tahu, perempuan bukan hanya belajar sifat tunggal. Perempuan juga sebelum itu belajar sifat berlawanan. Jadi minggu depan saya akan combinekan. Saya akan gabungkan sifat berlawanan dengan sifat tunggal. Puan-puan boleh faham, boleh ingat, boleh dapat jawapan ke tidak? Wallahu a'lam. Datanglah minggu depan ya. Sebab soalan macam tu akan saya tanya dalam ujian nanti. Sambung. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Tunjukkan saya huruf yang bersifat inhiraf. Inhiraf. Tunjukkan saya kalimahnya, kalimah. Wallahu, lagi satu, minan nas. Ustaz kata inhiraf. Minan nas tak ada inhiraf. Tuan-puan ni. Wallahu sahaja. Nampak? Salah jawab pula. Ustaz, saya ingat, kami ingatkan safir. Kalau safir ialah huruf sin. Tapi Ustaz tanya tadi inhiraf. Jadi contohnya hanya satu saja, iaitu wallahu. Ustaz, bukankah minan nas tu ada huruf lam pada tulisan? Tapi kena ingat, ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Jadi contoh macam ni tak boleh dijadikan contoh. Faham? Puan-puan kena cari contoh kalimah huruf tersebut yang kita baca, yang kita sebut. Sedangkan minan nas walaupun ada lam, tapi lam tu tak dibaca sebab berlakunya hukum idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah. Inna Allah la yahdil qawmal kafirin. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء لستم على شيء. Apakah sifat tunggal pada kalimah syai'? Lin dengan? Ya, yes, betul. Lin dengan apa shin tu? Apalah sopir pula, tafashi. Kesian huruf shin, puan-puan tak ingat kat dia. Allah, huruf shin tu ada tafashi puan, ya. Jadi untuk kalimah syai' tadi ada dua sifat tunggal. Shin dia ada mempunyai tafashi, ya mati mempunyai sifat lin. Okey, sambung. Hatta tuqimut التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم والإنجيل وما
أنزل إليكم وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك Tunjukkan saya kalimah yang ada sifat lin. Ilaik, pandai. Ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون tunjukkan saya kalimah yang ada huruf bersifat safir. Wassabiun. Kalau Ustaz ambil contoh alladzina, boleh tak? Alladzina. Tak boleh sebab huruf zal bukan huruf bersifat safir. Huruf zal dia tak ada sifat yang special. Yang ada special tu huruf zai. Bukannya zal ya. Puan-puan jangan confuse tau. Jangan keliru. Itu sebab nanti dalam exam puan-puan kena bawa lah nota Ustaz ni talian hayat. Puan-puan dapat membantu untuk kita mengenal pasti apakah huruf-huruf yang terlibat pada sifat tunggal tersebut. Ya. Okey, sambung. والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون tunjukkan saya kalimah yang ada huruf bersifat lin. Khaufun, fala khaufun. Waw mati nampak? Satu. Yang kedua, alaihim, pandai. Tunjukkan huruf yang bersifat safir. Sudah. Yahzanun. Puan-puan ingat tak huruf yang bersifat safir? Antaranya huruf za ya pada perkataan yahzanun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, cukuplah sekadar itu. Puan-puan, bagus tak kita bersoal jawab tadi? Baguslah Ustaz, nanti kami pandailah Ustaz, kami fahamlah apa yang Ustaz ajar. Tapi kena ingat, soalan saya tadi hanya ceritanya tentang sifat tunggal aja tahu. Tapi minggu depan Ustaz campurkan dengan sifat berlawanan. Puan-puan rasa-rasa boleh jawab? InsyaAllah datanglah minggu depan ya, mudah-mudahan. Dan puan-puan bawa lah ni. Jangan lupa bawa talian hayat ni nota yang ni jangan lupa untuk kita jawab soalan Ustaz pada minggu depan. Baik, jangan lupa juga buat latihan tahu. Seperti mana yang Ustaz khabar tadi. Dan minggu depan ada juga latihan yang kita kena bincang dalam kelas. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Diakhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.